Hai, Assalamualaikum. Okey, ini video yang ketiga. Okey, video yang kedua saya dah tunjukkan bagi nilai yang positif. Kat sini positif. Okey, yang mana saya buat itu? Okey, yang ni. Yang ni semua positif. Okey, yang ni positif. Bagi nilai Z dia positif dan simbol dia lebih besar dan lebih besar dan sama dengan. Okey. So kalau kes yang ni dia senang sebab dia akan automatik mematuhi dia punya syarat. Syarat apa yang saya cakap hari tu adalah yang pertama syarat dia lorek kanan, lorek sebelah kanan. Yang kedua adalah dia simbol lebih besar ataupun lebih besar dan sama dengan. So soalan dia pun automatik dah okey lah untuk dua syarat ni. So dia boleh direct terus tengok jadual. Sebabnya nak tengok jadual tu mesti kena mematuhi dua syarat ni dululah. Okey. So kalau untuk kes yang ni, okey, dia Z nilai Z dia adalah negatif dan dia simbol pun lebih kecil dan sama dengan. Dua-dua dia tak mematuhi syarat yang sepatutnya lorek kanan. Dan yang kedua simbol lebih besar ataupun lebih besar. Okey. Okay, kita tengok soalan yang contoh dia ni. Okey. Nilai taburan Z, pemeluk barawak Z tu adalah negatif 0.5. Okey, kalau negatif, okey, bila kita lukis graf, kalau negatif memang sebelah kiri dah kan? Negatif, sebelah kanan positif. So automatik dia akan duduk sebelah kiri. So bila dia lebih kecil, ke kiri lah. Sebab makin kiri makin kecil. Kalau makin kanan baru makin besar. So bila makin kecil dia akan lorek sebelah kiri lah. Okey. So jadinya kita tak boleh nak tengok jadual sebab dia tak mematuhi dua syarat ni. Dua-dua dia tak ikut. Okey. So dia kena dua-dua ikut. Tak boleh salah satu je ikut. Kena dua-dua ikut. Okey. So bagi yang saya terangkan kes hari tu, dia ada kes yang okey. Bagi kes yang kelima ni, okey. Dia ni adalah kes yang kelima. Kenapa? Okey. Dia macam pantulan lah. Okey, luas sebelah kiri ni adalah sama dengan luas sebelah kanan. Masing-masing 0.5. Sini 0.5, sini 0.5. So tambah 2 ni dia akan dapat 1 lah. Okey. So kalau luas dia, kalau katakanlah kat sini dia nak negatif 1.5. So kalau kita tak boleh nak tengok negatif 1.5 ni dalam table, kita kena tengok yang 1.5. Okey, sebabnya luas 1.5 dengan negatif 1.5 adalah sama. So dia macam pantulan. So sama jugalah kalau contoh yang ni. Okey. So bila kita lukis, graf dia duduk negatif 0.5. So kita kena pantulkan dia jadi positif 0.5. So daripada kurang kita kena pantulkan dia besar. Lebih kecil dia kena pantulkan sebab lebih besar lah. Okey, so bila lebih besar dia akan lorek sebelah kanan lah. Okey, so yang ni negatif 0.5 kita tukarkan 0.5. Kenapa? Sebab kita nak tengok luas yang ni lah. Okey, sebabnya luas yang ni kita boleh tengok dalam jadual. Sebabnya dia positif, dia lorek sebelah kanan dan dia adalah lebih besar. So bila kita jumpa luas untuk yang ni dalam table, automatik kita akan tahu yang ni dah sebab dua ni adalah sama. So tengok dalam jadual 0.5. So tengok dalam jadual 0.5. 0.5 tu maksudnya 0.50 lah kat belakang dia. Kalau tak ada ni maksud dia 00 lah. So 0.5 sahaja. So 0.5 kosong. So yang ni adalah 0.308. So betul lah yang dia buat ni. 0.308.5. Okey, sama juga dengan yang ni. Okey, sama je kes dia. Yang ni 0.5, yang ni negatif 1.26. So bila kita lukis, okey, kalau negatif memang sebelah kiri lah. Okey, kalau lebih bezanya, okey, kalau lebih kecil ataupun lebih kecil dan sama dengan, maksud dia sama je, dia tetap sebelah kiri kan. So kalau lebih kecil sebelah sana lah. Okey, so dia lorek sini. So kita tak boleh nak tengok jadual sebab dia tak mematuhi dua syarat ni. So kita pantulkan dia daripada lebih kecil dan sama dengan, kita tukarkan kepada lebih besar dan sama dengan, daripada nombor negatif kita tukarkan kepada positif. Okey. Okey. Tapi syaratnya pantulan dia ni kena samalah. Okey, yang ni. Kalau kita tengok graf ni pun macam pantulan kan. Okey, sebab itulah saya suruh kamu buat graf, lukis graf dulu baru kira.
Okey. So, negatif 1.26 tukarkan kepada 1.267. So, bila dia besar, dia akan lorek sebelah kanan lah. So, barulah dia mematuhi 2 ni. And then, barulah kita boleh tengok dia punya table dia. So, tengok table dia. 1 Okey, graf dia adalah 1 negatif. Kita taburan Z dia negatif 1.267. So tadi positif, kita akan tukarkan 1.267. So 1.2 yang pertama ni 1.2. Okey, 1.26. 1.26. So kat sini 0.1038 minus, sebab dia ada nombor yang belakang lagi ni. So 7 kat sinilah. 7 cari dia bertembung dekat 13 kan. Okey. Bukan 13 ni, jangan tertulis 13 pula. So yang ni maksud dia 0.0013. Kalau tak pasti nak letak kosong berapa ni, mula daripada belakang. So tulis dulu 13. So kat sini 000. Mesti dia samalah dia punya kat sini. So tolak. So kamu akan dapat, yang ini silap ni, kat sini 13. 0.0013. So tolak, kamu dapat 0.1025. So sama jugalah dengan C ni. Okey, C ni sama. Okey, saya nak kamu cuba buat C, D, E. Okey, saya tunjuk C satu lah. Okey. So bila dapat soalan first kena mulakan dengan lukis graf. Okey, lukis dulu graf. Okey. Lepas tu kita tengok ni negatif. Okey, negatif 0.9. Negatif 0.9. Sebelah kiri lah. Sama dekat sini negatif 0.925. Lebih kecil. So sebelah kiri lah. Okey. So dia duduk macam tu. Kalau nampak je graf macam ni, maksudnya kita kena pantulkan dia. So pantulkan dia, dia akan jadi negatif 0.92. Dia akan jadi positif lah. 0.925. So yang ni dia akan jadi, kita pantulkan PZ lebih besar daripada lebih kecil ni, pantulkan jadi lebih besar 0.925. So bila lebih besar, lorek sebelah kanan. So kita boleh carilah PZ lebih besar 0.925 berapa? 0.92. So bukalah dia punya table dia. Okey, 0.925. So 0.925. So yang pertama 0.9 ni, yang first ni lah, partikel yang pertama. 0.9 2. Okey, 2 dekat sini. 0.1788 tolak dengan 5. So 5 yang belakang ni lah, minus 5. Jadi adalah 13. So mulakan daripada belakang 13 lah. 13 1 3. So kosong dia ada 3 lagi ke depan. So 0. So tolaklah 2 tu, kamu akan dapat. So kamu akan dapat jawapan dia 0.1775. Okay, itu sahaja. So kamu boleh try untuk D dengan E. Saya bagi jawapan dia. So yang ni kamu akan dapat 0.06. Yang ni kamu akan dapat 0.0968. Okay, so kita sambung sikit lagi. Yang ni. Yang ni bagi simbol. Okay, yang ni nombor dia positif. Tadi negatif dan lebih kecil. Yang ni nombor positif tapi dia adalah lebih kecil. So graf dia macam mana? Okey, yang ni nanti kita tengok. Okey. Kita kena lukis dulu graf dia. Okey, first kita lukis graf dulu supaya kita nampak keadaan dia macam mana. So apa-apa sebelum kita start, kita lukis dulu graf. So lukis graf. Okey. Okey. So lukis graf. So graf dia memang akan sentiasa bentuk macam ni lah. Okey, tengah-tengah ni kosong. So kita tengok yang A ni 1.0 ni positif kan? Positif ni adalah sebelah kanan lah. So sama dekat sini lah. Kita agak-agak 1.05
2. Okey. Nak lorek dia tu kita tengok dia punya tanda ni lah. Kalau lebih kecil mesti sebelah kiri. Kalau lebih kalau kanan lebih besar. So yang ni dia lebih kecil. Lebih kecil dia sebelah kiri lah. So dia adalah lorek sebelah kiri. Okey. Tu yang dia nak. Soalan nak yang ni. Soalan nak luas yang ni. Okey, sedangkan kita tak boleh nak tengok luas yang ni dalam table sebab dia sebelah kiri dan tanda pun dia pun lebih kecil. Yang syarat dia yang kita dua tadi tu, lorek kanan dengan simbol lebih besar ataupun lebih besar dan sama dengan lah. Okey, dua-dua dia tak ikut ni. So kita nak buat macam mana? Yang ni kita tak boleh nak pantul sebab dia dah tak sama dah. Kalau macam tadi dia sama. Okey, kiri ada sikit, kanan ada sikit. Yang ni dia boleh pantul. Yang ni dia tak boleh nak pantul dah sebab dia dah makan ruang yang kawan dia ni. Okey, yang ni dia punya ruang, lepas tu yang kawan ni pun dia makan sikit dah. So dia tak boleh nak pantulkan sama banyak lah. Okey. So cara dia apa? So kita tolak macam kita cari luas kawasan berlorek lah. Kalau kita buat contoh dulu kan soalan kita kan. Okey, katakanlah macam ni kita punya soalan. Okey. Kalau nak cari luas segi 4 panjang darat lebar kan. Okey. So kalau kita nak luas kawasan berlorek ni, katakanlah kawasan berlorek ni. Katakanlah kawasan berlorek kita tambah sikit kat sini. Okey, ni kawasan berlorek. Katakanlah kawasan berlorek ni dia bagilah 100 meter persegi katakan. Okey. So kalau kita nak tahu kita tak nak kawasan berlorek ni, kita nak yang ni, kita buat macam mana? Kita tolak kan. So kita cari luas semua ni dulu. So P, katakanlah P dekat sini katakanlah kat sini 70 meter, lebar dia katakanlah 60 meter. So kita cari dah dulu dia punya luas panjang darat lebar kan. So panjang darat lebar 70 darat 60. So 70 darat 60 kamu akan dapat 42000. So bila kita nak yang ni saja, yang tak lorek ni, kita tak nak yang lorek ni, kita tolak lah kan. So yang ni 4000 tadi, 4200 tolak yang kawasan berlorek ni 100. So dapatlah 4100. Okey, konsep dia sama je lebih kurang macam ni. Okey, so sekarang ni kita dah tahu apa yang kita tahu. Kita dah tahu dia punya luas bawah graf ni. Kan saya dah cakap hari tu dia punya luas semua graf ni adalah 1. Jumlah dia adalah 1. So yang tu kita dah tahu. Okey. Law yang tu kita dah tahu. Okey. So kita dah tahu semua ni 1. Okey. So yang kita nak yang berlorek ni. Okey. Kita nak yang berlorek ni sebab soalan dia nak yang ni. Okey. So bila nak yang ni, kita kena buanglah yang ni kan. Okey ni. Kita kena buang yang ni. Okey. So yang dalam table yang ni kita tak boleh nak tengok. Yang ni kita boleh tengok kan. Okey. So yang kita dah tahu satu graf ni adalah 1, dia punya jumlah dia 1. So kita tolaklah apa yang kita tahu, apa yang kat sini. Kita tahu yang ni kan. Yang ni kita boleh tengok dalam jadual. So kata yang ni kita boleh tengok jadual, kita dapat nilai yang ni, kita tolak 1 tolak yang ni, kita akan dapatlah yang kita nak ni. Okey. So, sebab itulah kat sini dia akan jadi macam ni lah. Dia akan jadi paragraf. Okey. So, okey, yang lorek semua tadi kan ni 1. So kita tolak dengan yang sikit ni. So dapatlah apa yang kita nak tadi. Okey, so dapatlah yang ni. Okey. So 1 semua ni kita tolak yang kita tak nak. So dapatlah yang kuning ni lah. Okey. So jadinya 1 kita tolak dengan yang ni kan, lorek belah kanan. Lorek belah kanan mesti lebih besar kan. So kita tukarlah dia punya PZ lebih besar daripada 1.052. So 1 tu kena adalah. So tolak lah. So tolak yang ni kita tengok 1.052. 1.052. Okey, so kita tengok dia punya table lah. Okey, 1.052. 1.052. Sama je cara tengok dia. 1.0 dekat sini, 5 dekat atas. Okey, so bersilang dekat 0.1469. Tolak yang belakang ni 2, 5 kan. Okey.
So 5 mula daripada belakang 5. So kalau sini dah 5, kosong dia lagi ada 4 lah. 0,0,0.0. So tolak kamu akan dapat 0.8536. Okey. So kat sini dapatlah. Betul lah ni. Itu konsep dia. So kalau kamu tak berapa nampak lukis, tolong lukis graf. So biasakan lukis graf. Apa-apa lukis graf dulu. Okey. Sama juga dengan yang ni. Okey. Sama juga yang B ni, contoh dia sama je. Okey, saya cuba buat C. Okey, so kita lukis dulu. Okey. So yang ni positif. Positif sebelah kanan lah, 0.8. 0.874. So lebih kecil sebelah kiri. So sebelah kiri, sebelah kiri. So dia nak yang ni. So kita kena tolak lah. Okey. So jadinya 1 tolak dengan PZ lebih besar dengan 0.874. Yang lebih besar ni kita tolak yang ni lah. Ni kita tolak yang ni. Dia akan jadi macam yang saya lukis tadi itulah. Okey. Yang ni 1 besar, so tolak dengan yang kita tak nak. Kita tak nak yang ni. So dapatlah yang kuning ni. So dapatlah yang kuning ni. Okey, dapat yang ni lah. Okey. So yang ni kenapa kita tak kena tolak yang ni? Sebab yang ni je yang boleh tengok dalam jadual. So kita boleh tahu nilai yang ni berapa. Okey, yang ni kita boleh tahu nilai berapa. So 1 ni luas semua bawah graf ni, tolak dengan yang ni kita boleh tengok dalam jadual. Sebab dia adalah, betullah kita tukar dia lebih besar. Tanda dia ni lebih besar sebab kita nak tahu yang luas kat sini berapa. Kita tak nak yang ni. So kita tolak yang ni. Dapatlah kawasan kuning kita ni. Okey, so 0.874. So kita tengoklah 0.874 0.874. So mula dengan 0.8 lah. 0.8 kat sini 7. 0.87 kat sini. So dia bertembung dekat 0.1922. Okey. Dan tolak dengan ralat dia ni belakang sekali 4. So 4 dekat sini. So dia jumpa kat 11. So 11 mula daripada belakang. So kosong dia 00.0. So tolak kat sini, tolak balik. Okey, jadi masuk sahaja dalam kalkulator, kamu akan dapat 0.8089. Okey, so boleh cuba buat D dengan E. Okey, yang ni jawapan dia, kamu akan dapat 0.9158. 0.9158. Yang ni 0.9484. Okey, saya berhenti sampai situ untuk 2 kes. Kes yang pertama tadi, bagi yang kat sini negatif, Z dia negatif dan simbol dia pun lebih kecil. Dan satu lagi kes dia, dia lebih kecil tapi nombor dia positif. Okey. So sebenarnya kamu tak payah ingat positif dia. Okey, nak kena ingat simbol kecil ni nombor positif ni macam mana, kalau dia nombor negatif ni macam mana. Benda tu kamu boleh tengok by graph. Lukis graf, tak payah ingat yang ni pun tak apa. Bila kita lukis graf, automatik kita boleh tahu macam mana. Sebab itulah saya suruh lukis graf. So bila lukis graf, baru kita nampak dari kat mana dia nak, kat mana kita nak tolak, kat mana kita tak tolak. Macam tu. Okay, so cuba buat soalan muka surat 13 ni, D dengan E, dengan muka surat 14, D dengan E. Yang ni lah sekali dengan C lah. Okay. So sampai sini sahaja. Video ni lebih kurang dalam 20 minit sahaja. So selamat menonton dan terima kasih.